Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dan sekalian alam. Salam dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada fadil tuan pengurusi acara, bahagia Tuan Haji Muhtar bin Haji Ismail, Ketua Eksekutif Yayasan Kebajikan Anak-anak Yatim Kelantan. Tahniah dan terima kasih di atas usaha dengan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dan sampai itu terlebih juga dalam penganjuran program kita pada hari ini. Barang siapa yang nak melembutkan hatinya, kena banyak menggosok-gosok kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Jadi memang Allah Ta'ala uji kadang-kadang, kan? Allah Ta'ala uji dengan membiarkan syaitan dan iblis ni dia kacau kita dengan cara dia meletakkan mata kita ni kadang-kadang jadi tak suka dengan anak yatim. Itu sebabnya tanya balik diri kita kat mana kita tu. Sebab kadang-kadang orang nampak anak yatim tu sayu, rasa sayang, rasa macam anak sendiri. Alhamdulillah. Jadi bila kita sayang, kita cubalah buat apa yang kita boleh. Macam saya ceramah malam tadi lah, saya beritahu kalau setakat 1.3 juta ni tak ada masalah bagi orang Islam sebenarnya, kan? Bila kita bukan suruh bayar, kalau boleh bayar 1.3 juta bayarlah terus, kan? Kita cakap Tuan Haji Muhtar ni kalau dia nak relax kat rumah, relax, buat tak reti, rehat, berjalan, bercuti, dia pun boleh. Tapi dia memilih untuk menjaga kebajikan anak-anak yatim. Itu juga terima kasih kepada semua orang-orang kuat, Yayasan Anak Yatim ataupun Ringkasan Yatim yang hadir pada hari ini. Begitu juga ahli jawatankuasa masjid yang daripada malam tadi berlumus tungkus mengadakan program sampai ke hari ini. Dia berlumus tungkus lagi teruk daripada berlumus. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Sebab kata orang, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang dirontakkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Samsul debat ni kadang-kadang dia cakap A, maksud dia C, jadi kena faham betul-betul, kan? Adalah orang cakap, dia kata susah betul nak jumpa Samsul debat ni. Jadi bila dah ada peluang, naklah jumpa. Tapi bila dah jumpa macam tak nak jumpa, sebab duduk jauh sangat, tak tahu kenapa, kan? Dia pilih hujung-hujung pintu, pilih balik tiang, pilih, kan? Macam tu kan. Jadi anak yatim ni memang dia duduk depan sebab dia terpaksa. Dia kalau boleh nak juga duduk belakang, kan? Tapi banyak buat-buat, kata duduk dempel gitu, katakan. Macam itulah. Yang faham-faham, tak faham sudah. Sindir dah sindir, macam tu juga duduk belakang, kan? Macam itulah, kan? Kalau nak duduk sebelah anak yatim pun boleh duduk depan. Jangan usik kaki Tuan Haji tu sudah. Itulah, kan? Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan sekalian. Fenomena akhir zaman, kan? Rumah makin banyak. Kenapa? Fenomena akhir zaman, rumah makin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar, keluarga makin mengecil. Kita buat rumah besar-besar, bukannya makin ramai dalam rumah tu, kan? Tapi ada satu rumah yang paling makin lama makin ramai, tapi rumah makin kecil, rumah anak yatim. Tengok poin tu sampai, kan? Jadi sama-sama lah kita kecilkan rumah kita, besarkan rumah anak yatim.
Sampaikan ada kesian tuan-tuan. Ini yang tersenarai, masih ramai lagi anak yatim yang belum tersenarai. Itu yang sentiasa bertambah, anak yatim ni bertambah. Ni yang dengar live ni pun tahulah ada ke Yayasan Kebajikan Anak Yatim Kelantan. Dia pun cari-cari jumpa bertambah lagi. Tapi rumah anak yatim tu bersatu juga, kan? Jadi sekarang ni 1.3 juta matlamat. Gelaran makin tinggi, akal fikiran makin rendah. Ya kan? Macam mana pula? Akal makin hebat, dia tahu. Bukannya tak tahu, dia makin lama makin dekat dengan mati. Tapi macam tu juga, dia menyimpan duit, kedekut tak nak keluarkan duit, kan? Macam masjid ni kan, tempat parking, alhamdulillah siap petak parking selesa terus susun. Kalau tidak, belum berterabur. Tu pun tak cukup lagi 40-50 ribu, 40 ribu nak bayar. Jadi sumbang kata tuan-tuan. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Ilmu makin tinggi, emosi makin rendah, makin tak tentu arah. Ilmu tinggi tapi nak marah. Kadang-kadang perangai macam orang gila pun ada, pening pun ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang, kan? Semakin banyak kawan-kawan di media sosial, tetapi teman sejati makin tak ada. Kawan baik pun dah tak ada. Semua kawan nak menjatuhkan. Minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Ilmu makin tersebar, adab dan akhlak semakin lenyap. Belajar semakin mudah semakin. Ada orang, kenapa tak ramai yang datang ke masjid untuk dengar ceramah? Sebab ramai tengok dekat TikTok, tengok dekat media sosial. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Itu sebab untuk makluman semua, dekat masjid ni kan, dekat masjid kita ni, Masjid Bukit Cekok ni, bukan saya je yang ceramah sebenarnya. Untuk makluman, saya ni penceramah jemputan, kuliah jemputan. Dalam 10 tahun sekali panggil jemput Samsul debat ni. Sebab dah cek dah tarikh, mungkin 10 tahun lagi baru panggil balik. Itu pun kalau hidup lagi lah. Itulah ayat ni. Tapi setiap hari ada kuliah di sini. Tapi kita kena datang. Guru-guru yang mengajar di sini jauh lebih hebat, lebih tinggi ilmu dia berbanding Samsul debat ni. Budak ingisan dengan Samsul debat ni. Walaupun nampak macam tua dalam TV, muda di luar. Satu ayat. Tapi ramai lagi, ya? Termasuklah tuan pengurusi kita, orang lama, pengalaman banyak, ya? Jadi belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Ingat, orang yang rendah ilmu banyak bicara, orang yang tinggi ilmu banyak terdiam. Terkejut dia. Jadi hari ini sajalah nak beritahu tu fenomena tu, termasuklah juga hari ini tentang sabaran rumah tangga. Dulu kalau kita tengok dulu kan ada kes-kes terlanjur dalam perkahwinan, terlanjur sebelum kahwin, kan? Orang dulu kalau terlanjur dia buat apa? Dia suruhnya nak tu dekat kampung mana-mana, jangan orang tahu. Dah beranak, lepas 2-3 tahun baru balik kampung dengan suami dia. Betul tak? Dulu. Sekarang dah terlanjur bersanding. Kadang-kadang orang datang macam dah besar perut dia. Nampak? Betul lagi ni. Pelik kan orang sekarang buat majlis besar-besar. Hari ini dia kata, saya dah jatuh cinta mak dengan orang ni. Yelah, nak bercinta elok, tapi buatlah cara baik. Salahnya lelaki cinta dengan lelaki, tak pening kepala. Berlaku ada seorang dia mengadu dekat saya, dia bercerai dengan suami dia sebab dia tengok dalam phone suami dia
gambar lelaki je. Tapi kalau suami tu gambar perempuan, gambar bini, gambar lelaki. Lepas tu ada pula mesej-mesej bercinta dengan lelaki. Patut dia macam tak selera kat aku, kata perempuan. Berlaku hari ni. Lepas tu pernah satu ketika tu keluar artikel dalam satu khabar buat liputan tentang seorang lelaki yang dah buat pembedahan transgender, dia menjadi perempuan, kahwin dengan lelaki, siap tunjuk gambar sarung cincin. Pening tak pening boleh. Wah, dua-dua jantan. Macam mana tu pengiliran tu? Pengiliran nak jadi lelaki jadi perempuan tak pening boleh. Itulah susah hari ini cabaran, termasuk cabaran rumah tangga. Termasuk cabaran rumah tangga. Baik-baik belayar rakit, jangan sampai putus talinya. Kasih sayangku bukan sedikit, kalau boleh mati bersama. Pantun dia. Cahaya suria seluruh lembah, nampak dari Tanjung Keramat. Hidup bahagia, rezeki bertambah, dunia akhirat mendapat rahmat. Tak laku sudah shilling seringgit, di kalung leher bagai mutiara, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula tutur bicara. Ular menyusul tepian tasik, rumpun kelubi tumbuhnya rapat, bertolak ansur bertambah kasih, bagai Nabi kasihkan umat. Hari ini nak cerita pasal keluarga bahagia ni. Dah biasa sangat orang cerita pasal pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Surah Ar-Rum ayat 21 Allah beritahu. Dan diciptakan dalam ayat tu Allah Ta'ala begitu, diciptakan pasangan isteri-isteri ni untuk kamu, mengikut jenis-jenis kamu sendiri. Allah Ta'ala beritahu, supaya kamu merasa cenderung, yakni sakinah, rasa tenang. Bila nampak dia tu tenang, sakinah. Dan pada ni wujudkan perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Bayangkan dalam tu sakinah mawaddah warahmah tu, sakinah rasa tenang, mawaddah rasa kasih sayang, kecintaan, warahmah kita rasa belas pada pasangan kita. Tak sanggup tengok dia buat kerja rumah macam tu. Kesian betul. Kesian suami buat kerja rumah. Kesian. Macam pelik dia bunyi. Jadi kalau suami buat kerja rumah, dia tak panggil suri rumah, dia panggil sumi rumah. Sumi rumah. Orang lelaki buat kerja tak ada masalah. Tapi ada masyarakat kita, dia memomokkan, menggambarkan kalau lelaki buat kerja, maka dia tu dah rendah taraf dia, seolah-olah macam tu. Dah dibodohnya ke isteri dia. Begitu. Teruk betul, tak apa dia kena buat guna-guna. Suami dengan kemplikat sidai kain. La ilaha illallah. Bilal contoh, bukan orang sini, tempat lain. Kan? Masyarakat sedangkan kalau kita ni ada ilmu, kalau kita dengar kuliah-kuliah, kalau kita baca nanti riwayat macam mana Nabi kita sebaik-baik uswatun hasanah, contoh terbaik, contoh ikutan terbaik, teladan terbaik. Kita bila teladan terbaik, contohnya buat apa-apa pun, kalau Nabi je, Nabi caranya, Nabi romantik, Nabi terbaik. Nabi sebagai pemimpin, bukannya pemimpin ulung hanya di seluruh dunia, mengangkat Nabi kita sebagai pemimpin. Bukannya terbaik dari segi memimpinnya, akhlak Nabi, tutur kata Nabi, perbuatan Nabi. Jadi Nabi macam mana? Adakah Nabi bila nak makan hulur tangan macam ni je, air basuh tangan tu sampai? Adakah Nabi ni? Adakah Nabi? Adakah dia? Itu kita. Kan? Penceramah pun malam tadi makan kat tikar je kat depan tu. Kan? Dia untuk orang yang tinggi ni, dia tercabar sikit, dia kena tunduk macam ni. Tu yang sudah nyakak tapi sedap betul malam tadi, tapi saya tahan aja, tak nak makan banyak. Kan?
Perut saya ni hari tu dah macam belon. Makan je itu saya cuba kontrol. Tapi yang apa, ulam raja tu saya 3 kali saya sebut malam tadi. Sedap tu. Sedap saya sebut. Saya kata tak apa Ustaz. Saya ingat ada lah yang tolong bungkus kan. Tak ada. Saya kata saya sampai bagi hint. Kalau saya sebut 3 kali sedap, tak mana suruh bungkus tu sebenarnya. Sedap. Apa nama dia tu? Apa? Puding aja. Kan? Puding aja. Sedap tu. Kalau campur pagi ni dah 6 kali lah saya sebut. Sedap. Sebab dia sejuk-sejuk tu. Suka saya makan. Kan? Memang saya pernah makan lah sebelum ni sekali. Saya pun sedap lah. Sekarang di Pahang pun ada yang buat. Di Pahang pun ada yang buat. Dia sebenarnya daripada mana tu? Puding aja. Asal mana tu? Memang Kelantan ni buat tak? Istana? Oh, istana. Oh, level-level tu kan. Ya. Jadi kalau tengok Nabi mana? Nabi untuk para umat semua, dia tidak akan menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. Saya dah betul. Tapi Nabi juga kalau nampak isterinya buat kerja rumah kemah, kalau Nabi mana keadaan yang tenang lapang, Nabi pun akan bantu isteri dia. Macam tu. Dia tidak akan merendahkan martabat seorang lelaki. Itu Nabi tahu. Jadi dalam menjadi suami isteri akhir zaman ni tentulah banyak cabaran. Nak pula cabaran yang paling utamanya apa hari ini? Apa cabaran yang paling besar hari ini? Cabaran yang paling besar hari ini apa? Saya ceramah di Kuala Pilah di Negeri Sembilan. Yang datang kuliah duha ni ramai orang tua-tua. Jadi bila orang perempuan, orang tua-tua ni datang, saya tanya masa tu ceramah maulud, saya kata selawat tu apa makcik? Selawat apa? Jadilah kata selawat tu apa? Satu makcik tu jawab, nak ceramah lah, tanya pula tu. Kalau ikut tak marah lah. Alhamdulillah lah orang sini tak macam tu. Baguslah dia tengok. Bila saya tanya tu dia tengok macam tak wujud lah. Macam tu lah. Dekat dunia lain kan. Jadi cabaran yang paling utama apa agaknya? Cabaran yang paling utama jangan risau penceramah. Kalau dia tanya dia jawab balik. Jangan risau. Ya, cabaran yang paling utama ni yang tegak kat depan kita ni. Inilah cabaran paling utama hari ini, yang menyebabkan rumah tangga kita hari ini makin susah, makin tercabar. Iaitu ni media sosial, telefon bimbit. Tidak tak macam tu. Hari ini manusia jadi manusia yang paling menyibuk sekali dalam dunia. Sibuk nak tengok kenapa dia ni bercerai, apa sah, search, cari maklumat, menyibuk tentang rumah tangga orang, berlumba-lumba nak tunjukkan kelebihan masing-masing. Macam kau seorang jadi lelaki, macam kau seorang jadi isteri, macam kau seorang aja yang mendapat bercuti pergi sana kemari, tunjuk ke semua orang. Dulu kurang masalah ni sebab tak ada media sosial. Dulu kalau kita ambil gambar cantik-cantik, kita cuci, kita susun masuk dalam album, masuk dalam lemari. Lepas tu kita pun buka dah tengok. Ya Allah bang, tengok masa abang kurus dulu. Ya Allah, ya Allah abang ingat tak ni masa kita kena kahwin. Ya Allah. Dulu tak ada pula orang ambil gambar dulu, tampal gambar tu dekat papan kenyataan masjid. Biar semua orang nampak. Gambar apa? Oh balik daripada Turki, nyampah lah. Renovate rumah, tunjuk. Buat rumah, tunjuk. Tunjuk. Kacau teh ni, bancuhai kopi pun tunjuk. La ilaha illallah. Apa penyakit kau ni? Semua benda nak tunjuk. Lepas tu ada satu suami isteri tangan pegang dekat handbrake kereta. Bodoh betul ke apa aku. Nah,
Kita nantilah akan datang kita cerita tentang penyakit ain. Mana kena panggil lagi ya. Dalam 10 tahun lagi. Penyakit ain, orang yang tengok tu, kita mengundang orang yang nampak, kebetulan tak nampak. Bukan semua orang suka. Kawan tu baru je menangis, bekak-bekak mata pagi tadi bercerai dengan suami. Tengok pula gambar tu. Kau lah kekasih hatiku, hantarlah kau, bercerai lah kau. Dia pula cerai dulu. Doa yang tak baik pun sampai. Mana kita tahu? Tunjuk gambar. Alhamdulillah, dah siap dah kemas rumah. Siap tunjuk gambar rumah dah kemas. Rumah kawan tu macam hutan. Alhamdulillah dah siap kemas rumah. Sekarang nak buat apa? Sekarang nak pergi jemput anak. Buat live. Jemput anak, buat live. Anak saya bersekolah di sekolah ni. Biasanya dalam time ni dia dah keluar lah. Rupanya orang lain jemput anak kita dulu. Orang lain tu siapa? Penculik, perompak, penyamun dah ambil anak kita dulu. Sebab kita share. Ada orang cakap, ni media sosial saya. So hak saya, suka hati saya lah saya nak tunjuk gambar apa. Siapa suruh kau tengok? Kalau macam tu, cuba jawab Allah Ta'ala macam tu. Cuba jawab Allah Ta'ala macam tu. Aku ni suka hati aku lah, hidup aku kerja Allah Ta'ala sibuk. Cuba jaga macam tu. Boleh kan? Tak boleh kan? Maknanya kita kena jaga. Benda yang kita cakap, benda yang kita buat, benda yang kita tunjuk, semua kena jaga. Nanti datang tanpa sedar keluarlah penyakit wujud, penyakit riak, penyakit tabu. Kita ni kadang tak sedar ni, boleh tunjuk tu kadang jadi penyakit. Seolah-olah hari ni kebahagiaan mesti ditunjukkan, mesti digambarkan. Mesti macam ni. Tengok anak, alhamdulillah hari ni anak masuk asrama. Tak sangka ada juga anak-anak cerdik ini. Yang anak yang seorang lagi tengah tengok tu tak cukup kredit. Nak cakap apa? Contohlah macam anak-anak yatim ni lah. Dia pun ada media sosial, dia nampak kan? Alhamdulillah kan, hari ini Kaulah insan yang paling istimewa dari hidupku, yang menjaga aku sedari kecil. Anak-anak ni ada ayah tak dapat dikesan. Bukan semuanya ayah meninggal kan, ada ayah yang tak jumpa, tak dapat dikesan. Banyak kes. Terus adakah benda tu untuk ditayang-tayang, nak tunjuk-tunjuk? Saya kena tekan. Kadang-kadang boleh bergaduh suami isteri sebab tak like post isteri dia tu. Nikah lepas nikah, ni ceramah ni tak perlu mustahak sangat, sesi bergambar lepas. Tuan pengusi dia umum siapa nak bergambar. Bila bergambar apa tu, ambil gambar. Syekh, alhamdulillah dapat jumpa Samsul depan. Tak tahulah sama dia tengok belakang aku juga, tak tahulah. Dapat tengok Samsul depan. Kau ada? Contohlah. Jadi cabaran hari ini terlalu banyak. Apa cabaran rumah tangga ini? Pertama, pengabaian nafkah. Kemudian begitu juga tanggungjawab dalam pendidikan agama. Begitu juga masalah perceraian. Begitu juga masalah poligami. Bukan masalah tak boleh kahwin, masalah poligami itu tidak dilaksanakan dengan baik. Dan begitu juga disebabkan kurangnya ilmu, maka poligami itu dikecam sehingga tanpa sedar dia mengecam hukum. Bukan mengecam orang yang tak buat tak betul tu. Yang dikecam ni hukum tu, tak sesuai, dia kata. Berani sungguh dia kata, poligami ni tak sesuai zaman sekarang. Seolah nak beritahu hukum Allah ni tak sesuai zaman sekarang. Salahnya orang, bukannya salah pada hukum. Itu sebab hati-hati ya? Itu sebab orang perempuan diberi hak di mahkamah. Kalau suami itu berlaku tak adil, tak betul, cakap. Saya bukan tak setuju dengan poligami yang arif, saya sangat bersetuju.
malah mengangkatnya sebagai satu sistem yang terbaik dalam menyelamatkan umat. Tetapi pemohon di sebelah sana, yakni suami saya, dalam dia pun saya beli. Dia kata, contoh dia kata, duit saya pun selalu dicurinya. Macam mana dia nak berkahwin satu lagi? Itu sebab saya tidak bersetuju. Nampak macam tu jawab. Ini jawab dalam mahkamah, emosi. Saya tak setuju sebab hati saya tak berhenti. Bukan macam tu. Jawab macam tu memang lulus poligami tu. Tak, dia cakap betul ni. Saya nak beritahu hak wanita. Kalau kita nak menentang tu tindakan permohonan suami memohon untuk poligami, cakap berdasarkan fakta, kemampuan. Dia isu kemampuan ni banyaknya, kan? Contohlah, contoh. Kemudian begitu juga sumbang mahram. Banyak anak tak sah taraf berlaku. Berkahwin dekat Kamboja. Saya tengok tu sekali di mahkamah di Shah Alam. Dia kahwin dengan orang perempuan tu di Kamboja, kahwin. Lelaki ni dah berusia juga, 60 tahun. Kahwin dengan wanita Kamboja, cantik betul. Perempuan Kamboja ni bila dia junjung kain, masa dia jual kain tu kan dulu orang Kamboja jual kain macam tu, dia bunjut kain tu bawa gitu. Tengok dia kan, kahwin. Bila dah kahwin, dia kahwin dekat mana? Kahwin dalam rumah dekat Kamboja. Bapak ni kahwinkan, kemudian bawa balik ke Malaysia. Duduk bertahun-tahun tak daftar. Kemudian dah ada anak. Tiba-tiba anak dah nak masuk darjah 1, tak boleh masuk sekolah sebab tak ada sijil, tak ada apa. Baru pergi mahkamah. Mahkamah suruh tunjuk bukti nikah, tak ada. Yang ada sebab nikah kat rumah, bukan nikah kat pejabat agama. Kalau tidak, pejabat agama boleh kontak pejabat agama dekat Kamboja tu, di Phnom Penh ke di mana, boleh telefon. Jadi lepas tu dia kata tak ada. Lepas tu tanya pula, suruh bawa saksi datang. Bapak yang menikah tu dah mati. Saksi-saksi pun tak ingat dah siapa. Nak cari balik macam mana, tak ada duit pula. Anak jadi tak sah taraf, tak boleh nak disahkan taraf dia tu. Banyak, ramai kini. Di Kelantan ni lagilah dekat dengan tempat-tempat tu. Tempat-tempat tu. Untuk makluman semua, sekarang ni ikutkan orang lelaki ingat sekarang ni kalau nak kahwin lebih daripada satu dah tak payah dah. Tak payah lagi dah minta izin isi pertama. Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Oh tahu. Tahu ya. Tak perlu lagi dah orang lelaki. Sampai tu. Tak perlu. Tetapi bila kita memohon di mahkamah, saya kena beritahu ni, saya kena share maklumat ilmu. Bila pergi ke mahkamah, dia akan mohon poligami. Contohnya Tuan Haji Muhtar bin Haji Ismail, contoh, bukan nama sebenar. Contoh. Contohlah kan, bukan Tuan Haji Muhtar ni, lain. Dia mohon. Ada orang dia mohon saja kebenaran untuk berpoligami walaupun dia tak ada calon pun. Dia saja mohon nak tengok dia layak ke tak layak. Ada satu kawan saya tu, dia mohon. Bila dia mohon, apa yang berlaku, mahkamah akan panggil isteri dia bukan untuk izin, nak tanya, sekarang ni suami kamu mohon untuk poligami, apa pandangan kamu? Saya bantah. Itu saya kata tadi, kenapa kamu bantah? Dia kata gaji dia pun tak cukup yang hari. Saya yang banyak tu Pak, bil apa semua, duit rumah pun saya bayar. Contoh dia cerita begitu. Yang itu, yang tanpa panggil tu, yang tak tahan dengan lelaki tu, yang nampak konon macam gagah perkasa, beras kita beli kan? Betul beras dibeli, tapi betul lah beras lelaki beli, tapi bini masak tak, duit pun bini bagi. Masalah tu, dia tukang beli je kan? Masak pakai hoki tu kan? Memanglah dia beli, tapi kita masak kan? Kalau setakat masak nasi kan, lelaki tak boleh masak kan? Tapi yang paling dahsyat tu, bini bagi duit, bagi beras bang. Yang tu nak dibangga, siap buat t-shirt, beras kita beli tu, betul jantan.
kan? Tentu masalah dan sebagainya. Jadi sungguhnya jadi suami pada zaman ini, suami isteri pada zaman ini, zaman yang mencabar, memang sangat hebat cabarannya di dalam segala segenap segi. Bayangkanlah kita ni suami isteri akhir zaman, bagaimana keadaan kita bila kita berada pada zaman yang penuh dengan ujian ini. Maka sudah tentulah kita akan diuji dengan berbagai ujian. Nak pula zaman teknologi ni, tiba-tiba orang share sekarang ni ada isteri, dia boleh ambil handphone suami, dia boleh ada setting dekat tu, suami tengah tidur, dia setting kan, dia boleh tahu suami pergi mana. Di mana bang? Sejik dia tu kan. Pergi masjid kata. Dia tengah zikir, tengok apa salah dekat lorong rumah sini pula nak punya alamat. Kita pun pergi tengok, kita pun diam di dalam kereta. Bapa sayang, dia kata lah, baru tahu cawangan baru dibuka, baru tahu kan. Sekarang ni jangan bayangkan sampai bila-bila pun suami isteri ni akan dicabar. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian, tentu ada dugaan. Dan kalau kita tengok kenapa kita diuji, kita diuji disebabkan oleh tahap keimanan kita. Nak tengok iman kita kat mana. Itu sebab Allah Ta'ala kena uji kita. Macam manalah kita nak kata kita beriman kalau kita tidak diuji? Ya, tak ada anak, ujian. Ada anak pun ujian. Anak sikit ujian, anak ramai pun ujian. Anak yatim ni kan yang Tuan Haji Mohtar jaga, sikit pun ujian. Bila dah ramai sangat pun ujian. Nampak tak? Bila ada sumbangan kan dah banyak kan, ujiannya kan. Ada orang sebut Tuan Haji Mohtar tu sumbangan banyak kat dia, kenapa tak cukup-cukup lagi? Orang nak cakap, orang nak bercakap. Tapi Tuan Haji Mohtar dah hadap pada tu lama, dia relax, dia tenang, dia sabar. Alhamdulillah dapat jaga anak yatim ni. Tengok datang kemas, baju pun cantik kan. Ni baju tahun bila ni? Baju baru ke dah berapa tahun dah? Berapa kali pakai dah baju ni? Lama dah? Tak mesej nak sampaikan tu. Jadi makna kata mudah-mudahan dengan sumbangan besok ada lebih, besok kita buatlah baju lain kan. Okey. Tengok ada yang songkok pun dah tak cukup saiz, nampak tu pakai kopiah lain seorang tu kan. Nanti apa? Kesian anak-anak yatim ni kan. Anak-anak yatim ni kita kena kesian ni, yang umur ni 15-16 tahun ke bawah ni ya. Yang anak-anak yatim yang umur 40 tahun ke atas peduli kena. Aku pun yatim ke? Kata bukan. Ya. Berapa ramai yang beli rumah tangga? Kan? Berapa ramai yang beli rumah tangga? Ni tengah musim mengawan lagi tu. Kan? Tiap-tiap minggu orang menikah. Dekat-dekat nak puasa lagi laju buat kena kahwin. Di hari ni ada ni. Betul tak? Ada tak kena kahwin hari ni? Jemputan. Ada tak? Ada. Itu saya kata musim mengawan. Satu hari kena 2-3 kenduri kadang-kadang. Dah nak puasa ni kena buat cepat kata. Ramai. Kan? Tapi bila diuji tu sebab nak tengok keimanan kita. Berapa ramai orang berikan rumah tangga tapi tak solat? Ramai. Berapa ramai yang berikan rumah tangga tetapi tak puasa? Ramai. Berapa ramai yang berikan rumah tangga tapi tak dapat nafkah yang secukupnya? Berapa ramai berikan rumah tangga tapi membiarkan isteri keluar rumah, suami isteri keluar rumah tanpa menutup aurat? Ramai. Berapa ramai berikan rumah tangga tetapi mengkhianati amanah yang diberikan? Ramai. Berapa ramai berikan rumah tangga tapi tak laksanakan tanggungjawab? Ramai. Itu sebabnya kalau kita tengok soalan, kalau tengok statistik kadar perceraian ni paling tinggi sekarang. Setiap 13 minit satu pasangan bercerai Malaysia. Setiap 13 minit. Itu statistik sebelum PKP. Masa PKP tu lagi ramai bergaduh sebab duduk sebumbung
tapi baru tahu perangai masing-masing, tak tanggungjawabnya. Yang lelaki dia tidur tengok TV aja, yang bini dia teruk bersilat dengan PDPR anak-anaknya, dengan nak masak lagi, nak siap masuk grup masak apa pun tak jadi. Macam-macam masalah. Tapi kalau kita tengok, menurut kajian tu memang kebanyakan, lebih 90% pasangan yang bercerai, salah satu soalan yang ditanya puncanya adalah solat tak jaga. Tiang agama pun tak jaga, macam mana nak jaga tiang rumah tangga, kan? Maka sebab itulah suami isteri akhir zaman kalau cetek pengetahuan agama tu bakal kita sebut nafkah, kan? Orang lelaki kita tengok kan khutbah akhir Nabi sebut seperti mana kamu punya hak atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak atas kamu, dan sekiranya hak kamu telah disempurnakan, kan? Macam orang perempuan bila hak dah sempurna, naklah dia menjaga terus supaya tidak membenarkan orang-orang yang tidak suami kamu sukai masuk ke dalam rumah kamu. Dan begitu juga hendaklah sempurnakan nafkah dan memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada pasangan kamu, kepada isteri kamu dalam suasana kasih sayang. Nabi sebut suasana kasih sayang, kan? Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kalau sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Oh ya kan? Nabi siap beritahu suruh lemah lembut, walaupun isteri itu tak berapa lembut, lemah lembut. Tapi di Kelantan ni insya-Allah lembut je. Pakai gapo kan? Hampir. Macam tu kan, gitu. Tu nampak singgih, nampak singgih. Nampak signboard singgih. Rupanya singgah abah aku. Jadi mana kata tanggungjawab kena laksanakan, ya? Salah satu bila kita memberi nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal tu nafkah zahir. Ada satu nafkah lagi yang ramai terlepas pandang, iaitu nafkah batin. Bila sebut nafkah batin, jangan fikir yang hantar katil yang gitu-gitu tu je. Itu bukan. Tapi nafkah batin termasuklah memberi didikan agama pada isteri dan anak-anak. Itu adalah nafkah batin, okay? Jadi kalau seorang suami tak mampu didik isteri dengan ilmu agama, jangan halang isteri daripada belajar agama. Jadi kalau isteri nak pergi dengan kuliah 2 Samsul Debat, dia bukan hanya sokong, dia siap hantar lagi, siap sewa bas. Ada satu bas datang tadi, tu bas nak yatim ni. Ya. Oh, itulah. Jadi alhamdulillah. Jadi sebab itulah kalau yang kita ni tak ada pengetahuan agama, maka susahlah nak bertahan rumah tangga. Tanya diri kita sendiri, di manakah tahap keimanan kita, macam mana dari segi kita sebagai suami isteri, pengetahuan kita dalam ilmu agama. Sebab dengan iman kita akan dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu sebab ada orang boleh cakap tu, kenapa saya sebagai isteri kena ikut suami saya? Kata. Ada isteri dengan penuh angkuh menyebut, aku kenapa kena ikut suami aku? Begitu. Siap keluar TV lagi cerita. Kenapa? Ini rumah ni nama saya, geran rumah ni nama saya, rumah yang dia pergi itu rumah sewa. Suami bekerja, dapat berposting kat tempat lain, suami suruh ikut, dia tak nak ikut. Suami bekerja kat sana bukannya 2 bulan 3 bulan, bertahun-tahun dekat kerja sana, nak isteri anak-anak ikut. Dia kata dia tak nak, tak mau, sebab tak logik. Dia kata tak logik. Dia kata rumah ni rumah saya dah buat macam-macam, nama saya, kenapa pula saya nak duduk rumah sewa tu? Mana kenapa boleh cakap macam tu? Sebab tak ada ilmu. Itu ya, kan? Kicau-kicau tiung batu, hingga sekejap di dahan mati. Sudah lumrah orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Tahu kayu lurus buat titi? Kayu lurus buat titi kena pijak ya. Macam tu lah, kan? Lepas tu kena hentam lah, sebab ilmu tak ada. Dengan angkuh cakap macam tu. Saya, dia kata, saya macam orang tak puasa, masa puasa tu lah. Puasa saya dah biasa tak sahur, tapi saya okey je puasa. Bukan masalah okey tak okey.
Masalahnya Nabi suruh sunnah Nabi. Tapi dengan bangga, saya memang daripada kecil saya puasa tapi saya tak sahur. Tapi saya okey, badan saya memang tak sahur, saya okey. Pijak sekali, tak faham kan. Contoh tak dapat beza benda buruk dengan benda baik. Benda tu buruk mungkin baik, buruk tu mungkin dia nak tengok dari segi moral, tapi dari segi hukum dia tak faham. Macam tu jugalah. Kalau kita tengok rumah tangga nak berada dalam keadaan yang aman, harmoni, bahagia, berada dalam nasab yang tepat, sudah tentulah perlu kita beriman kepada Allah dan juga Rasul kita, pokok pagar di keimanan kita kepada Allah SWT. Apakah cabaran-cabaran rumah tangga pada hari ini? Cabaran rumah tangga pada hari ini adalah yang pertamanya, pasangan kita kadang-kadang gemar berbohong, gemar menipu, kan? Contohnya, si suami menipu isteri dengan cara yang halus, akhirnya dapat dengan kebijaksanaan dia, ada satu orang tu boleh tiru tanda tangan isteri dia, dia keluarkan duit melalui cek, kan? Dia pujuk-pujuk isteri dia buat cek lah, buat apalah untuk ni, dia tiru tanda tangan isteri dia, keluar habis duit isteri dia. Ada satu hamba Allah ni tipu isteri dia, tipu tanda tangan isteri dia, letak nama isteri dia kat dalam satu syarikat. Dan pada hari ini duit yang dia tipu ni, 1 sen pun tak merasa dekat isteri. Tapi isteri pada hari ini menanggung hutang daripada syarikat itu, bayar tolak gaji dia bulan-bulan, walaupun dia dah bercerai dengan suami dia tu. Ada menipu, dia tipu ni ada sebab. Ni bagus ni, buka syarikat ni apa semua, lepas tu nak senang urusan, sign aja, dia suruh sign. Mula-mula tu betul lah, tapi dia fikir dia suruh sign, dia cek kosong. Tu belum cerita lagi, buat loan pula, buat loan pakai nama isteri, buat pinjaman pakai nama isteri menanggung. Kesian betul. Saya kenal dua-dua suami isteri ni, saya kenal tipu, kan? Jadi maka terpaksa lah, kan? Buat bermacam-macam helah untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa boleh buat tu? Sebab iman. Kalau tidak takkan. Macam contohlah, kan, kita tengok tanda-tanda akhir zaman, salah satu lagi apa dia? Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh, Nabi kata. Urusan umum, urusan dia jaga kepentingan orang ramai, bagi pada orang yang tak ada ilmu. Contohlah, kalau orang tak ada ilmu, boleh kena uruskan anak-anak yatim? Tak boleh. Susah. Dengan ragam dia, dengan sakit pening anak-anak ni, kan? Kalau orang dah ada pengalaman, dah ada ilmu, kan, tahu, oh macam ni. Lepas tu kenapa lah kau boleh nak jaga? Mesti iman tadi, kan? Itu sebab kata tadi, bukan senang, bukan mudah. Itu sebabnya kena ada ilmu. Itu sebabnya kalau nak buat benda-benda ni, itu sebabnya kalau kita tengok sekarang ni, kan, usaha usaha Yayasan Kebajikan Anak Yatim Kelantan ni, kan, kita kena support lah, kan? Suami isteri kalau nak bahagia, sumbang lah, bagilah sumbangan. Sebab sedekah ni kalau kita tengok banyak ujian-ujian dalam rumah tangga kita kadang-kadang. Tapi jangan lupa, Nabi pernah sebut sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu Nabi sebut. Mari kita bantu ni yatim ni, ya, yang kini mengelolakan 2 buah rumah anak-anak yatim dan asnaf bertempat di Taman Sabariah. Memang sudah tidak memadai, tak cukup. Anak-anaknya dah 100 lebih. Macam mana? Dan jumlahnya dijangka bertambah dari masa ke semasa. Maka kita nak sama-sama bantu Yayasan Kebajikan Anak Yatim Kelantan ini untuk membeli tanah di belakang rumah anak yatim puteri. Anak yatim puteri, anak yatim putera diasingkan tempat duduk dia. Kalau tidak kan kenuri dia, diasingkan tempat duduk. Dan rupanya di belakang rumah dekat asrama yatim puteri ini ada tanah berkeluasan 1.49 ekar yang berjumlah berharga 1.3 juta.
Jadi kita dapat besarkan ruang makan, pusat aktiviti, latihan kemahiran pelajar serta membina kompleks masjid kerana ruang yang ada pada masa kini tak mampu dah nak menampung jumlah anak-anak yatim pada satu-satu masa. Maka sama-samalah kita bantu, ya. Jadi macam mana nak sumbangkan nanti boleh transfer online, tak boleh bagi RM1 bagi RM1,000, macam tu. Jadi gunakanlah sebaik-baik ayat suami isteri. Jangan gaduh-gaduh, jangan menipu. Yang kedua, cabaran yang kedua, pasangan menjadi dungu. Pasangan jadi dungu maksudnya apa? Tiba-tiba lah ilmu ni jadi tak cerdik pula suami isteri ni. Sebagai contoh, suami isteri memegang jawatan besar, kan? Tapi lepas tu isteri pula, kan? Isteri pula disuruh, suami berjawatan besar, isteri pula suruh di rumah. Dia menjalankan rutin seharian, tapi tak nak ambil tahu. Itu sebabnya walaupun kita ni jadi mak ayah di rumah hari ni, kita tak boleh biar diri kita ni tak ada ilmu. Kita kena belajar. Kita kena belajar. Kena belajar ilmu. Contoh anak kita belajar, kita cuba yang ni macam mana ni? Oh ni macam ni, jap. Kita pun cuba belajar juga. Belajar supaya kita pun tahu. Kalau tidak, anak-anak kita akan pandang kita, mak aku. Alah cakap dengan mak pun, kan mak faham pun, dia kata. Dia pandang mak dia macam tu. Kena belajar. Hari ni dunia tanpa sempadan. Dasar langit terbuka. Belajar pun tak payah pergi universiti. Buka YouTube boleh pandai, kan? Buka media sosial, kita boleh belajar satu-satu. Tiba-tiba tahu dia masak lemak cili api macam mana. Betul tak? Belajar tahu. Maklum saya kakak pada mak saya lah, 10 tahun duduk di STU Terengganu. Lepas 10 tahun, pada tahun 1995-96 tak salah saya, dia balik ke Negeri Sembilan. Dia menjaga nasi kabur, nasi dagang. Lambat masuknya. Sambal belacan tu pula dia adjust ikut Negeri Sembilan punya style. Dia punya pedas dia menyala kepala. Macam tu lah, merah telinga, ya. Tapi macam mana boleh 10 tahun duduk di STU Terengganu, balik dia berniaga laku. Tapi hari ni dah terlampau ramai orang berniaga. Kalau dia buat laksam tu, kalau saya nak makan laksam, saya malu saya buat. Dia buat laksam pun kemas, saya cantik. Dia bila gunting-gunting tu cantik laksam dia. Saya ni sangat teliti bang makanan ni. Kalau yang buruk rupa dia tak makan. Tak makan. Macam malam tadi sup tu cantik betul malam tadi sup tu. Saya ingat timun apa labu air, sedap tu malam tadi. Sedap malam ni, sedap. Alhamdulillah, syukur. Saya hirup licin sup tu malam tadi. Yang tu saya tak suruh bungkus lah, tapi puding ngaja tu memang saya suruh bungkus. Kan? Jadi kalau apa, kena belajar juga. Jangan ingat tak apalah, aku ni suruh rumah tak payah belajar apa, tak apa. Jangan macam tu. Kita kena belajar, kita kena ambil tahu. Tapi yang paling penting ilmu agama. Yang ketiga, pasangan kedekut. Kalau jumpa saing, jumpa kawan-kawan belanja semua, belanja makan, belanja minum, tak apa, hari ni saya belanja, kata, hamba bayar, kira semua. Kita sama ni kira semua. Situ je, meja dia je kan. Ni kira semua sekali. Kira semua. Belanja, tapi dengan anak isteri kedekut. Kadang-kadang suami balik, abang lewat sikit ni, yang isteri tengah lipat-lipat kain, tengok, Assalamualaikum, tengok, masuk ke, bungkus lah. Suami tu takkan tak perasan isterinya badan besar dah. Kalau pukul 10 malam dia masih berselera nak makan tu, sambil-sambil lipat kain, dia badan roti canai. Bungkus. Ingat, abang dah bawa sikit kuih kegemaran isteri abang, lambang kasih sayang kita. Kuih apa bang? Kuih kapel. Kuih kapel lah, ada ke kuih kapel? Tengok-tengok punya kuih cakui. Kuih cakui kan melekat tu kapel macam tu kan, macam tu. Kuih cakui. Makan kuih cakui bersuap tu.
Bersilang tangan. Dah tua dah ustaz. Tua salah ni. Tua ambil kuih cakul tu cecah kuah tu. Isteri bercakap, bang, itu telinga tu salah tempat. Dia tak apa-apa nampak dah. Kena ambil bertangan tu sini. Ampang nak suap habis penuh cili kat telinga dia suap. Aku ingat mulut dah tu. Dia kata kan, tak apa-apa nampak dah, laki dia kesian. Kecing manis teruk. Kecing manis teruk. Dia bungkus tadi, dia tahu Datuk kuih cakul tu, dia tak perasan. Dia apa jauh. Kan? Belanja. Dia belanja kawan-kawan tapi dengan isteri sendiri kedekut. Kalau dengar kawan-kawan nak bersara dekat pejabat tu, kumpul duit, jom kita hadiahkan bos kita ni, hadiah dia ni nak bersara, nak beli apa ni, keluar duit. Tapi isteri sendiri tak bagi hadiah. Pergi Mekah, pergi umrah, balik tak ada selai jubah pun beli untuk isterinya. Dia tak semestinya mahal, tapi tangganya ada. Dah sampai ke airport, terlupa singgah kedai jubah mana-mana beli. Yang beli, tengok rasanya dekat kedai apa tu, tu macam ni di sini tu kata. Orang perempuan ni dia tahu je kan, tapi tak apalah, janji kan. Dan jangan kedekut dengan anak, isteri sendiri kedekut. Nah, isteri pun macam tu, sama yang kedekut dengan suami. Ni geng-geng ni yang ada datang ni satu kereta. Dia dah tahu lah kejap lagi mana kita nak lepak mana. Dia dah tahu dah lepak minum mana. Dia tahu kan, dah lepak-lepak tu, lupa bungkus untuk suami, sial suami ke rumah. Contohlah hari Sabtu cuti kan, hujung minggu kan. Jadi sedekah yang paling baik adalah pada ahli keluarga sendiri, terutama sekali pada isteri dan anak-anak. Allah janjikan 10 kali ganjaran sedekah di dunia untuk kita sedekah untuk keluarga kita sendiri. Itu sebabnya kalau kita makan kan dekat meja makan dengan anak kita, dengan isteri kita, bila kita ambil lauk, kita letak dekat pinggan anak kita, atau kita ambil makanan, kita suap dekat mulut anak kita, satu bentuk sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Isteri pun kata, bang, nak minta cubitkan ayam tu sikit. Kita pun suami cubit, buka mulut, bukalah mulut. Abang malu lah, anak tengok. Biarlah anak tengok. Ini lambang kasih sayang abang kan. Yelah. Isteri pun buka mulut, dia pun suap. Anak tak pernah tengok. Yuk. Anak tak pernah tengok. Barulah ada nilai-nilai kemesraan melur untuk Firdaus 2. Macam tu kan. Dah bersambung kan drama tu kan. Kan saya tengok iklan kata dah start dah. Mana tengok lah. Saya saja je test tadi tu. Melur untuk Firdaus. Saya tak tengok sangat. Saya pelakon-pelakon ni saya tak apa perasan. Yang saya kenal Kazim, saya kenal Haslin, kenal Khairi, kenal. Tapi baru-baru ni yang saya ceramah di Sarawak tu, ada yang non-Muslim ni, Kristian ni, dia keluar daripada kedai, nampak saya keluar daripada kedai. Ustaz, ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Dia kata, saya kata bukan. Adi Putra kata dia. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tu, wah, tengok mana sama tu kan. Ingat, jangan kedekut dengan keluarga sendiri. Kan Nabi sebut, kalau kita bagi sedekah pada keluarga, kita dapat 2 pahala. Kalau bagi dekat orang luar, dapat 1 je pahala. Pahala apa? Pahala sedekah 1 je. Tapi kalau dengan saudara mara, dengan talian darah dengan kita, dapat 2. Pertama dapat pahala sedekah, kedua dapat pahala silaturahim. Itu dia.
Tapi kalau dengan anak isteri sendiri, lagilah 10 kali ganjaran. Kemudian yang keempat, pasangan merasa takut, macam-macam ketakutan. Contohnya selalu takut duit tak cukup bagi anak isteri makan. Tanyalah orang lama, dulu risau juga. Tapi bila kita masa ke semasa, Allah murahkan rezeki kita, jangan kita risau. Kau nak kahwin, nak bagi kau anak, nak bagi anak bini kau makan apa? Ayat orang tu dulu kan. Tapi akhirnya bila kahwin, alhamdulillah cukup makan semua. Macam-macam benda makan, tai itik semua makan. Lompat tikam makan, lompat tikam makan. Dia nak main macam mana? Hebat tak hebat orang Kelantan ni. Kan, rupanya sedap betul. Sedap betul. Lompat tikam orang bersilat, dia makan. Kau kata semua jambu batu makan. Jambu batu, jambu dengan batu-batu makan. Pucuk paku makan. Orang putih dengar gila betul. Paku ni pangkal tu makan. Pucuk paku. Sebab hebat orang Malaysia. Kelantan adalah negeri yang paling kaya sekali dalam Malaysia. Sebab pasirnya emas. Itu saya ceramah kat Melaka, marah orang Melaka ke saya. Sebab arwah abah saya kata kesian orang Melaka. Ada masjid tanah, ada alu bagi ke gajah, ada lubuk bagi ke Cina. Ada durian sebatang ni pula, durian tunggal. Ada satu durian tu daun ni pula, durian daun. Kesian betul. Nasib baik telur dia emas. Macam tu. Abah lagi buat. Roh abah saya tu kelakar. Memang kelak. Ketawa je kita orang. Nasib baik saya tak macam dia. Macam tu. Kan? Jadi jangan kita takut. Lepas tu takut, isteri pula takut. Nanti dah tua, dah tak cantik lagi. Nanti dah gemuk. Biarlah gemuk. Maknanya cukup makan. Bila gemuk, peluk seronok. Macam tu je dapat. Okay. Padat macam tu. Ini kurus. Bertemu balik tangan tu. Betul tak? Menurut Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri panjang umur 4 saat. Mana dia dapat saya tak tahulah. Saya ulang balik apa dia cakap je. Peluk isteri panjang umur 4 saat. Yang pastinya peluk isteri panjang umur 4 saat ni kena pastikan isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur, tahu? Peluk isteri sendiri panjang umur, dia ada hormon tu, endorfin tu, dia rasa gembira je peluk. Macam tu peluk. Tu sebab bila naik motosikal pergi masjid, peluk. Tahu, barulah semangat suami tu bawa motosikal. Ini dia tak peluk, dia pegang besi. Lepas tu telekuk belakang tu, ngebang-ngebang je. Macam langsui dah aku tengok. Kenapalah orang perempuan tak peluk suami bila naik motosikal pergi masjid? Kenapa tak peluk? Kenapa tak peluk? Tengok, batal wuduk katanya. Aku suruh peluk, bukan suruh seluk. Peluk. Faham? Kan berlapik tu. Yang kalau kau seluk memang terperanjat orang tua tu. Faham? Budak-budak tutup telinga. Allahu Akbar. Peluk tu macam Elif pegang pun tak peluk dah tu, pegang tu, rangkul pinggang. Ambo pegang pinggang dah. Macam tu. Barulah slow dia buat motor. Dulu sebelum kahwin bukan main lagi, pegang tangan. Tak boleh lepas, menitik-nitik peluk. Lama pegang. Helmet macam ni.
Bila datang tu, nanti kita pergi situ bila dah kahwin, ya Allah, suami bawa helmet kan, yang bini macam penguin bawa barang. Sampai dekat motosikal, helmet tu lah pakai. Helmet yang dulu tu tak tukar-tukar, gabus spannya dah tak ada. Tolonglah pakaikan. Pakailah sendiri. Dulu siap pakai, tolong pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni je ini. Awet girlfriend masa tu macam tu tegak. Macam tu slow. Bismillahirrahmanirrahim. Cermatnya, takut terlentak kepala otak. Betul bila sambung tu, kalau tahu you okey ke? Okey. Ya Allah. Bila dah kahwin, bini dengan barang banyak, pakai helmet sendiri. Dah lah, helmet tu tak ada span. Bila dia sarung, ngerap tak nampak. Allah, mana ni gelap je. Baru bini tu angkat kaki, dah jalan dengan dia. Suami tu bawa laju sampai rumah tengok bini tak ada. Yang bini tadi mana bang? Tak nampak lagi, tak sampai motor. Sudahnya nasib baik nampak, salah motor ni. Allah Akbar. Janganlah lupa itu, sial. Bukan orang sini, orang tempat lain. Peluk. Betul. Isteri takut diri tak cantik dan takut suami cari lain. Ada macam tu. Takut kita tak cantik, kita tak comel. Jangan risau. Walaupun isteri kita tidak secantik Nilofa, Fazura dan Maya Karim, walaupun suami tidak setampan El Aziz dan juga Fatah Amin, syukur. Sebab tutup lampu sama. Tanyalah Piuris tu, tutup lampu menyala ke bukan Nilofa? Tak ada. Sama yang gelapnya. Tengok orang dulu-dulu, anak semua ramai-ramai. Tanya orang tua dulu kan, adik-adik 7, 8, 10, 12 pun ada. Dekat Kelantan lagi rajin je dengar. Ingat orang ramai adik-adik kan dulu. Sebab dulu karen tak ada, elektrik tak ada. Pukul 8 dah gelap. Tu yang ramai anak. Saya tengok kat Felda ramai anak. Malam gelap, berapa-berapa terasa okey lah. Macam tu je kan. Sekarang aja 2 je, tutup kilang. Dah nyapa aku. Orang perempuan jangan suka-suka tutup kilang tau. Minta izin dengan pengurus. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru, jangan main-main. Lagi dahsyat daripada Taman Sabariah tau. 1.49 ekar. Jangan main-main, jaga. Kita ceramah sampai berapa ni? Sampai berapa? 10. Oh sedap pula ceramah. Kejap boleh lagi tak? Boleh lagi? Okey. Jadi tu. Kalau kita takut, kan takut aku dah tak handsome lagi, takut dengan aku tak cantik, kan laki aku cari lain. Bukan itu. Tapi kalau kita jaga keimanan kita, kita yakin dan percaya jodoh kita ni semua Allah Ta'ala jaga kita. Jadi mohon pada Allah, ya Allah, kau lindungilah suamiku, ya Allah. Kau jagakanlah pandangan dia, ya Allah. Biarlah dia hanya melihat kepada aku, ya Allah. Accident ni motor, mandang bini dia tak nampak lain lah. Jangan macam tu. Doa tu, kau jagakanlah pandangan matanya, ya Allah. Kau lindungilah suamiku, ya Allah. Macam tu. Kemudian ada pasangan menjadi fasid. Maksudnya cabarannya isteri dan suami melanggar perintah Allah, tak solat, tak puasa, tak beribadah pada Allah, tapi berpura-pura cerita dengan orang dia elok, dia baik. Hati-hati. Dan jangan sekali-kali meletakkan suami dan isteri sebagai yang pertama dalam hidup kita. Letakkanlah Allah dan Rasul sebagai pertama dan kedua, kemudian barulah isteri, barulah suami, barulah yang lain-lain. Ya?
Jadi langkah untuk hadapi cabaran rumah tangga akhir zaman, bagaimana caranya? Ini laju sikit sebagi. Pertama, belajar agama. Tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Ya. Jadi mana kata cantik dipandang apa? Dah lupa dah. Lupa dah patut tu. Kan? Tapi bila menuntut ilmu ni mustahab. Cantik teluk pantainya landai. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Belajar tuntut ilmu tu sebab anak-anak ni kita kena belajar. Ni adik-adik, anak-anak yatim ni yang saya kasih sekalian. Adik-adik kena tuntut ilmu, kena belajar. Sebab Nabi dulu pun anak yatim, Nabi pun boleh berjaya. Kenapa adik-adik tak boleh berjaya kan? Jadi belajar rajin-rajin tuntut ilmu. Kedua, bertaubatlah atas dosa-dosa yang lalu. Kita semua ada dosa, suami, isteri semua ada dosa. Jadi ajaklah beribadah dan minta ampun pada Allah banyak-banyak. Tak lama lagi nak Ramadan, kena cuci siap-siap sebelum puasa. Sebelum puasa dah kena overhaul dah kena cuci dah. Kan? Kena flush dah semua benda-benda yang tak elok dalam diri kita ni cuci sebelum tibanya Ramadan. Kan? Suami isteri. Melainkan kita yakin alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 3 ni belum ada dosa lagi. Tolong beritahu. Kan? Mustahil. Tadi mengumpat pun ramai yang berdosa dah. Saya lalu tadi mengumpat aja. Tingginya lah. Nampak sama serbat tinggi pun mengumpat. Allah dah ingat diri apa tua wajar tu mana-mana itu. Ini saya maafkan, tak ada masalah ya. Saya maafkan. Saya dengar tadi tu. Jadi bagi doa lah semudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita daripada segala keburukan akhir zaman. Adat rumah tangga kena selalu bergurau senda, sini menyindir usahlah selesa, kelak binasa segala cinta. Jangan hidup gemar sini menyindir, suami sindir isteri, isteri sindir suami bergaduh. Jangan. Adat suami isteri bagai lidah dengan gigi, kalau muka dah hilang seri, cepat-cepatlah diubati. Seri ni sebab apa? Kadang-kadang tak solat. Bila kali terakhir air wuduk menyentuh wajahnya, menyebabkan hilang seri di muka. Adat suami isteri tolak ansur kenalah ada, lebih kurang tidak berkira. Barulah subur rindu dan cinta, kasih sayang mekar sentiasa. Menjadi suri kenalah ingat, atas bahu tanggungjawab berat. Melayan suami pahala jihad, jangan culas, jangan mengelak. Menangkap buaya si anak teruna, di pasar cokik tempat dijaja. Kita manusia tidak sempurna, silap sedikit maafkan sahaja. Buat bekal si tuan puteri, sayur peria ikan di darat, biar kekal bersuami isteri dari dunia sampai akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cabaran ni semua ni kita kena tepuk dada, tanyalah iman kita. Dan ujian ni akan datang, tapi percaya semua ujian yang datang ni semua ada hikmah ni. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawa. Akhirnya kita boleh hidup dengan bahagia, bahagia dunia akhirat dengan syarat iman. Keimanan kita pada Allah dan Rasul kita kena jaga. Cari ilmu, mudah-mudahan berjaya. Jadi itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih. Kata orang kan, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intai. Budak-budak membuah galah nak menjolok buah berangan, kalau dia silap dan salah, dia kata tidak, dicaci jangan. Jadi cukup sekadar itu. Terima kasih banyak. Dan kepada semua yang hadir hari ini, saya umumkan